Tapi pada hari ketiga setelah bermimpi yang pakcik dia nak ikut mereka, perut nenek Yana ni dah mengempis macam dia tak pernah mengandung lagi. Sedangkan masa tu nenek Yana dah mengandung 9 bulan dan hanya tunggu masa untuk bersalin. Perut jadi kempis, tak ada sebarang pendarahan maupun sakit. Menangislah nenek Yana pada pagi tu sebab kehilangan anak dalam kandungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ini saya akan kongsikan 4 kisah tentang orang bunian, dari kisah terjumpa warung bunian hinggalah kisah hilang dalam kandungan. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya diletakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Tahun 2016, ketika tu Syed masih kerja makan gaji lagi. Setiap hari dia akan berulang dari Tanjung Malim ke Kuala Lumpur. Setiap hari jugalah dia habis kerja dalam pukul 12 pagi dan akan lalu Jalan Rasah KKB antara pukul 1.30 pagi hingga 2.30 pagi. Dah banyak kisah dia dengar dari mulut orang dekat situ tentang kedai makan bunian ni. Namun dia bersyukur sebab belum jumpa lagi, sehinggalah satu malam ketika dia balik kerja. Malam tu bulan mengambang dan jalan yang selalunya gelap agak cerah sikit berbanding hari lain. Macam biasa, Syed akan bawa motor balik kerja. Lepas simpang Zurah, jalan dah mula gelap sikit sebab dah masuk Jalan Rasah ke KKB. Ketika melepasi kedai Pak Man Cendol yang berada di tepi jalan, keadaan masih sama lagi. Tiba-tiba masa Syed lalu satu selekoh, dia ternampak satu cahaya di kawasan macam lot kedai kampung tepi hutan. Adalah dalam 5 biji kereta dan 3 biji motor parking. Syed pun berhenti, tekak teringin nak perkena teh tarik. Dia tengok jam dah pukul 2 pagi. Pagi ni Syed parking motor dan buka helmet sambil turun dari motor. Namun dia hentikan niat bila terpandang sesuatu dekat depan kedai tu. Dia nampak ada 2 buah patung harimau yang besar di tepi gerbang nak masuk ke kedai tu. Syed terkejut dan melangkah ke belakang beberapa tapak. Kemudian dia teringat sesuatu. Kedai apa ni? Selama dia lalu jalan ni tak pernah pun nampak kedai tu. Tiba-tiba muncul pula malam ni. Hati dah rasa tak sedap. Syed terus baca beberapa surah dan potongan ayat sambil tutup mata dan cuba mengamati keadaan sekeliling dengan deria hati. Bila Syed buka je mata, dia tengok orang dalam kedai makan tu semuanya tunduk ke bawah. Dan mereka tak bercakap pun sesama sendiri. Semuanya berpakaian warna gelap dan tak ada seorang pun kanak-kanak. Semuanya orang dewasa. Syed juga perasan dekat dapurnya tak ada orang yang masak, tapi makanan atas meja tu penuh, melambak. Muka mereka semuanya gelap dan suram. Dan dia perasan motor dan kereta yang parking kat situ
Semuanya kenderaan zaman dulu-dulu, sebelum zaman Proton keluar lagi. Kiranya kenderaan motor dan kereta klasik lah yang Syed nampak tu. Dia mula berpeluh dan tertanya, kedai apa dan siapa punya kedai ni? Kenapa malam ni pula muncul? Dan terus berfikir, mungkin ini kedai yang orang situ ceritakan kot. Kedai makan bunian yang selalu dijumpai oleh pengguna jalan raya dekat sini. Lalu Syed terus buka gerak dan baca ayat pelindung, mohon pertolongan dari Allah. Syed tahu kalau dia terus berdiam diri, dia mungkin tak akan jumpa jalan keluar. Syed terus baca zikrullah dan tumbuk ke tanah sebanyak 3 kali dengan ucapan La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bap, bap, bap. Kemudian dia terus baca zikir Nabi Yunus dan petik 7 helai daun dari pokok berkatan. Daun tu Syed hamparkan dan susut atas tanah dan mula kira daun tu, tapi gunakan kiraan yang salah. Dia sengaja kira terlebih satu. Ini petua yang didapat dalam ilmu hutan, cara untuk mengelirukan jin atau makhluk gaib ni, sebab akal mereka tak sama macam manusia. Berkali-kali Syed kira dengan bilangan yang salah dan berselang-seli dengan zikir Nabi Yunus. Kedai tu masih ada lagi dan rasa seram masih ada. Selepas beberapa ketika, Syed perasan kedai dan kenderaan tadi semuanya dah hilang dari pandangan perlahan-lahan. Terkejut Syed bila bahu dia ditepuk oleh sesuatu. Bila dia menoleh, tak, rupanya yang tepuk tu salah seorang anggota polis ada dekat belakang dia, dan rakan bertugasnya ada dalam kereta peronda. Syed macam baru tersedar dan perasan bila polis tu tepuk bahu dia. Polis tu bersuara, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Buat apa dekat sini? Abang okey ke? Okey je bang, saja berhenti kejap. Penat bawa motor dari KL. Biar betul bang, takkan berhenti dekat sini. Abang tahu tak dekat mana ni? Entahlah bang, gelap saya tak nampak. Lalu polis tu suluh depan Syed. Nah, tu dia, jirat Cina sebelum traffic light nak masuk ke KKB. Syed berhenti betul-betul depan pintu masuk jirat Cina tu. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi. Polis tu cakap dah ramai yang terkena dan dia cakap syukur Syed tak masuk ke dalam kedai tu dan makan. Silap-silap nanti orang jumpa dia dalam kawasan kubur tengah makan apa benda dah. Polis tu cakap masa dia nampak Syed berhenti seorang diri tu, dia tegur dari dalam kereta, tapi dia nampak Syed macam tengah bercakap seorang-seorang. Tu yang polis tu turun dari kereta dan tepuk bahu dia. Barulah Syed ni tersedar. Alhamdulillah, syukur Allah melindungi dari kejadian tersebut. Akhirnya polis tu tawarkan nak temankan dia dari belakang hingga ke Tanjung Malim sebab mereka takut kejadian lain pula yang akan terjadi. Syed menolak dan yakinkan mereka yang dia okey. Lalu Syed pun teruskan perjalanan ke Tanjung Malim. Rupa-rupanya gangguan masih tak habis lagi. Syed perasan ada 3 ekor jelmaan pocong yang tumpang motor dia. Bacaan surah dia tak tinggalkan. Gangguan tu semakin teruk hingga pocong tu ikut dia dari tepi motor. Tiba-tiba ada kereta dari belakang bagi high beam pada Syed. Mesti pemandu kereta tu nampak apa yang menumpang motor dia. Syed bagi signal tangan suruh jalan dulu. Tapi kereta tu masih tak nak jalan. Dia asyik bagi high beam je. Kereta tu ikut Syed sampai ke Tanjung Malim. Masa dekat pekan, pemandu kereta tu tunjuk signal tangan suruh Syed ni tengok ke belakang. Tapi Syed tak nak layan dan angkat tangan sebagai tanda terima kasih. Dia terus singgah Masjid Tanjung Malim hinggalah subuh untuk buang gangguan tu. Selesai solat subuh, Syed balik ke rumah dan tidur sebab kepenatan. Moral of the story, jangan lupa baca doa naik kenderaan dan sentiasa berzikir pada Allah untuk perlindungan dari sebarang gangguan dunia dan alam gaib ni. Cerita ni bermula selepas Atirah tinggal tetap dekat kampung halamannya di Pontian. Sebelum ni dia tinggal dan bekerja dekat Bangi, Selangor. Dekat kampung, abah dia masih ada tanah pusaka yang taklah sebesar mana dan berniat kalau buat rumah dekat situ, anak-anak akan pulang ke kampung halaman. Nak dijadikan cerita, yang tinggal dalam rumah tu mak, abah, adik perempuan dia dan Atirah lah. Macam biasa, setiap petang Atirah dan keluarga akan minum petang dekat ruang tamu. Tiba-tiba Atirah ni terasa macam ada orang lalu dekat belakang dia. Zup. Dia menoleh. Tak ada siapa yang dia nampak. Kemudian terasa melintas lagi. Zup. Atirah toleh semula. Tak ada juga dia nampak. Atirah semakin hairan sebab tempat yang dia duduk tu agak sempit laluan dia. Dia duduk antara dinding dan meja. Kalau ada orang yang nak lalu, si Atirah ni kena bangun dulu untuk bagi laluan.
Lebih menghairankan lagi bila Atirah tengok wajah ayah dia yang tersenyum melihat dia yang dalam kebingungan. Atirah pun bertanya, "Kenapa Abah? Ati nampak ke?" "Hah? Nampak? Nampak apa Abah? Yang lalu tadi nampak ke?" Abah nampak ke?" Ati rasa macam ada orang lalu tadi. Bila tengok tak ada pun, tapi dapat rasa dia tumpang lalu je tadi. Biasalah tu. Rupanya Abah Atirah ni nampak lintasan yang lalu dekat belakang dia. Dan Abah dia beritahu yang Atirah tengah duduk dekat laluan mereka lalu lalang tu. Mereka? Siapa pula mereka ni? Tanpa bertanya, Abah Atirah ni terus bercerita. Sebenarnya tapak rumah mereka ni adalah laluan keluar masuk kaum dan bangsa jin, atau lebih tepat lagi kaum Bunian. Dari dulu lagi memang kawasan rumah mereka ni jadi laluan mereka. Jadi tak heranlah kalau ada di antara ahli keluarga mereka ni atau akan nampak atau rasa lintasan mereka. Makhluk gaib ni pun ciptaan Allah juga. Bumi yang kita duduk ni pun bukan hanya kita je yang tinggal. Makhluk yang lain pun ada. Cuma ada yang nampak dan yang tak nampak je. Yang penting saling hormat menghormati. Kemungkinan mereka ni Islam sebab selalunya Abah si Atirah ni nampak mereka berpakaian putih. Rupa-rupanya selama ni mak dan Abah Atirah ni selalu nampak lintasan tu, tapi mereka tak nak ceritakan. Sejak dari kejadian tu, semakin kerap si Atirah ni nampak orang Bunian tu. Walaupun tak nampak dengan jelas, namun setiap lintasan dan kewujudan mereka Atirah dapat rasa. Ada ketika ketika Atirah sedang masak, tiba-tiba lintasan tu lalu dekat belakang dia. Kadang-kadang masa dia berjemur atau masa dia menyapu dekat belakang rumah. Bilik tidur dia bersebelahan pula dengan dapur. Kadang-kadang terasa agak seram juga sebab kemunculan mereka ni secara tiba-tiba. Pernah sekali waktu raya, adik-beradiknya semua pulang beraya di kampung. Rumah ni penuh lah dari bilik hingga ke ruang tamu. Pada satu malam tu, dalam pukul 2 pagi, Atirah terjaga untuk buang air. Bila dia keluar dari bilik tidur, kelihatan kakak-kakak ipar dia tengah berselera makan dekat dapur. Mereka hanya berbalas senyuman. Lepas buang air, Atirah keluar dan nampak hanya seorang je kakak ipar dia duduk dekat atas meja makan. Dia pun bertanya, "Seorang je ke?" "Seorang je lah, tak ada siapa nak temankan." Tadi nampak macam dua. Kenapa kata seorang?" Persoalan tu terus bermain di fikiran dan Atirah terus masuk ke dalam bilik. Keesokan paginya, sengaja Atirah bergurau dengan kakak ipar dia tentang malam tadi. Ada orang buka periuk malam-malam. Kakak ipar tu hanya tertunduk dan tertawa. Tapi Atirah tak bercerita tentang penemannya malam tadi. Lebih baik dia berdiam, nanti takut pula. Pernah sekali masa Atirah dan adik-beradik dia sibuk keluarkan kotak-kotak lansir untuk gantikan lansir baru. Penat mencari, hanya jumpa satu bahagian lansir je, yang lain tak jumpa. Mak dia marah dan hairan, mana pergi bahagian lain, sedangkan mereka dah simpan bahagian-bahagian tu pada satu tempat supaya senang nak cari. Abah dia bersuara, "Alah, dia orang pinjam kejap je tu, nanti dia orang pulang kalau semula." Yelah, nak pinjam boleh, tapi nanti kena pulangkan balik. Lain kali pinjam bagi tahu, jangan main ambil je. Sebenarnya bukan sekali barang-barang rumah mereka ni hilang tanpa dikesan. Banyak kali juga. Yang paling kelakar, baju kotor abang dia pun hilang sampai sekarang ni tak jumpa. Mungkin mereka berkenan dengan fashion baru baju abang dia kot. Sekarang ni kewujudan mereka dah jadi sebahagian daripada hidup Atirah dan keluarga. Malah abah dia juga berpesan, selagi kita tak ganggu mereka, mereka tak akan ganggu kita. Diam-diam sudah. Kisah ni terjadi pada tahun 2010. Keluarga Din baru pindah ke rumah baru. Rumah yang ditinggal ni banyak juga kisah dan peristiwa pelik walaupun baru je dibina. Namun dalam banyak-banyak perkara pelik yang Din alami, ada satu kisah yang jadi persoalan kepada dia sampailah ke hari ni. Jam dah pukul 12.30 pagi. Memang dah jadi kebiasaan Din akan tidur lewat. Kadang-kadang terlajak terus hingga ke subuh kalau hujung minggu. Tapi malam tu Din rasa sangat mengantuk hingga kan dia tertidur, tak tutupkan lampu. Terang benderang bilik dia malam tu. Namun tidur dia diganggu oleh ketukan pintu bilik diiringi dengan ucapan salam. Din buka mata, pedih dan berpinar. Mata dia terkena cahaya lampu Kalimantan yang terang benderang tu. Jam menunjukkan pukul 3.25 pagi. Din tersentak.
Kenapa pula mak ayah aku kejut pagi-pagi buta ni? Macam biasa, dia terus bangun dan capai pintu tombol untuk dibuka pintu. Alangkah terkejutnya bila dia nampak ada 3 orang lelaki berjubah putih berdiri betul-betul depan dia. Din tergamam. Peliknya, dia sikit pun tak rasa takut. Malah dia beranikan diri untuk bertanya kepada mereka, ada apa ya? Kiblat arah mana ya? Dari pertanyaan tu, Din tahu mereka nak tumpang solat. Din tanpa rasa takut terus ajak mereka ke ruang tamu dan tunjukkan arah kiblat. Kemudian mereka minta Din bawakan 3 helai sejadah untuk mereka solat. Mereka hanya tersenyum. Semuanya kelihatan sebaya. Tak ada seorang pun yang nampak berumur dari kalangan mereka. Lepas bagi sejadah, Din mula rasa mengantuk. Dalam fikiran hanya nak tidur balik. Cepat-cepat dia masuk ke bilik dan kunci pintu. Tak lama kemudian, dia mula terfikir tentang mereka bertiga tu. Banyak persoalan yang mula berlega-lega di dalam fikiran. Dari mana datangnya mereka ni? Siapa mereka? Persoalan paling ketara hingga membuatkan Din ketakutan pada waktu tu ialah macam mana mereka boleh masuk ke dalam rumah dia. Din terus tidur sebab sangat mengantuk dan sangat ketakutan. 2 jam kemudian, sekali lagi dia dikejutkan oleh bunyi ketukan pintu yang kuat. Jam dah pukul 5.30 pagi. Rupa-rupanya ayah dia yang kejutkan supaya bersiap untuk solat subuh dekat masjid. Dan mula teringat tentang mereka bertiga dan berharap itu semua hanya mimpi. Tapi agak mengejutkan bila ayah dia bertanya, kenapa sejadah ada dekat ruang tamu ni? Kau buat apa dengan sejadah ni? Sampai sekarang Din tak pernah bagi tahu pada ayahnya. Setelah beberapa tahun tinggal dekat situ, Din dimaklumkan kawasan perumahan ni memang antara laluan orang Bunian. Cuma dia beruntung dapat melihat mereka secara dekat. Daripada kecil lagi, Mak Yana ni ada ceritakan tentang pakcik mereka yang hilang dalam kandungan. Adik-beradik kandung mak dia ni sebenarnya ada 7 orang termasuk yang hilang ni. Kisahnya bermula bila nenek Yana bermimpi sepasang pasangan suami isteri berjubah putih minta anak yang dikandungkan oleh nenek dia. Pada hari pertama mimpi, nenek Yana bermati-matian menolak dan menangis, tak nak bagi anak yang dikandungnya. Pada hari kedua pula, nenek Yana masih mengalami mimpi yang sama, tapi dia tetap tak nak bagi anaknya kepada pasangan tersebut. Sampailah pada hari yang ketiga, mimpi yang ketiga ni, nenek dia masih memimpi perkara yang sama dan nenek dia masih tetap dengan keputusannya. Namun pakcik Yana yang dalam mimpi ni, pakcik dia dalam lingkungan umur 4 tahun, tiba-tiba berkata, "Mak, saya nak ikut mereka." Dalam keadaan tersenyum dan rela berpisah dengan nenek Yana ni. Sebelum ni, pada hari pertama dan kedua mengalami mimpi tersebut, bila terjaga, perut nenek Yana masih macam orang mengandung lagi. Tapi pada hari ketiga setelah bermimpi yang pakcik dia nak ikut mereka, perut nenek Yana ni dah mengempis macam dia tak pernah mengandung lagi. Sedangkan masa tu nenek Yana dah mengandung 9 bulan dan hanya tunggu masa untuk bersalin. Perut jadi kempis, tak ada sebarang pendarahan maupun sakit. Menangislah nenek Yana pada pagi tu sebab kehilangan anak dalam kandungan. Mungkin semua tertanya-tanya, macam mana Yana boleh tahu jantina bayi yang nenek dia kandungan tu? Sebab pada tahun 60-an, kalau tak silap, masih belum ada teknologi untuk scan jantina bayi dalam kandungan. Tapi menurut nenek Yana, dia boleh tahu jantina bayi yang hilang tu sebab bayi tu akan melawat nenek dia dalam mimpi. Nenek Yana cerita, ada malam-malam tertentu anak yang hilang tu akan melawat dalam mimpi bersama pasangan suami isteri tersebut. Tapi kadang-kadang pakcik Yana tu melawat nenek dia seorang diri. Hinggalah dewasa dia melawat nenek Yana dalam mimpi. Nenek Yana cakap anak yang hilang tu seorang lelaki, berupa elok, berjubah putih, ada ilmu agama yang tinggi dan berakhlak yang baik. Melawat dalam mimpi ni hanya nenek Yana je yang alami. Datuk dia tak pernah alami mimpi macam nenek dia ni. Setiap kali mimpi, pakcik Yana akan bagi nasihat tentang keagamaan dan perkara-perkara yang baik pada nenek dia. Pakcik Yana juga selalu berpesan pada nenek dia, kalau berjumpa dengan dia, nenek Yana ni kena sentiasa jaga solat. Tapi apakan daya, masa nenek Yana terkena buatan orang, nenek dia jadi malas dan tak mampu nak bersolat. Maka sejak dari itu, nenek Yana tak lagi dilawati oleh pakcik dia dalam mimpinya. Ibarat terputuslah ikatan antara mereka. Sejak kehilangan anak dalam kandungan,
Atuk Yana dapat kelebihan dari segi perubatan tradisional yang dibantu oleh bunian yang mempunyai kepakaran mengubat. Berbanding dengan nenek dia yang mengalami mimpi, kelebihan tersebut ialah Datuk Yana ni boleh mengubatkan orang yang terkena sihir, mengurut anggota badan yang patah hingga sembuh, bersilat dan sebagainya. Namun atuk dia hanya jadi orang perantara dengan pesakit. Masa atuk Yana nak mengubat orang, dia akan gosok kedua tapak tangan dia dan terus sapu ke muka, macam ambil wuduk. Lepas tu dia akan terus pejamkan mata dan bagi salam kepada pesakit dan orang sekelilingnya. Atuk Yana cakap masa dia tengah pejam mata ni, roh dia akan berada di kampung bunian, manakala jasadnya akan diambil alih oleh bunian yang mempunyai kepakaran untuk mengubat. Sepanjang hidup Yana, dah banyak kali dia tengok atuk dia mengubat orang. Semua hanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, sebaldi air untuk mandian, beras sikit dicampurkan dalam sebaldi air, minyak kelapa untuk mengurut kalau ada pesakit yang perlukan urutan, dan limau nipis untuk mandian. Tak ada guna kemenyan, gambar atau perkara-perkara syirik. Lepas badan Datuk Yana diambil alih, dia akan duduk bersila dari mula proses mengubat sampailah selesai. Atuk Yana akan bertanya tujuan pesakit datang ke rumah mereka. Nenek Yana akan jadi tukang terjemah untuk pesakit. Maksudnya kalau nenek dia tak ada, proses pengubatan tak akan dapat dilakukan, sebab sepanjang proses hanya nenek Yana yang faham apa yang atuk dia mahukan. Sebab masa mengubat, atuk dia akan jadi macam orang buta dan hanya meraba-raba kalau perlukan sesuatu barang. Kenapa atuk dia tak buka mata, Yana pun tak tahu dan tak pernah bertanya pula. Kalau nak tanya sekarang pun dah terlambat, atuk dia dah meninggal dunia. Dari segi bayaran pula, atuk Yana tak pernah letakkan harga. Pesakit yang akan bayar sekadar bersedekah je. Kalau pesakit tak bagi duit, atuk dia takkan minta-minta. Yana pernah bertanya kepada datuk dia macam mana rupa perkampungan tu kalau atuk dia bertukar jasad. Atuk Yana cakap sama je macam kampung manusia, tapi mereka semua berjubah putih, rumah macam pondok, tak ada teknologi dan pegangan agama mereka sangat tinggi. Dan setiap kali proses mengubat yang masuk ke dalam badan Datuk Yana ni tak tentu bunian dari mana. Maksudnya kalau dari Jawa, bahasa Jawa lah yang keluar. Kalau dari sini, bahasa sini lah keluar. Kadang tu keluar bahasa yang pelik-pelik. Nenek Yana pun pening. Jadi kena tanya satu persatu apa yang dia mahukan sampailah Datuk Yana ni mengangguk. Yang pasti mereka selalunya menetap di gunung-gunung dan hutan-hutan yang tebal. Sepanjang atuk Yana dapat kelebihan ni, yang paling Yana ingat dan selalu datang mengubat ialah Datuk Panglima Hitam dari Gunung Jerai. Tapi sejak atuk dia mula sakit dan kurang bersolat, kelebihannya jadi terbatas. Sebab mereka hanya berdamping sekiranya atuk Yana ni jaga ibadah kepada Allah dan jadi Muslim yang sejati je. Okey, itu dia 4 kisah tentang orang bunian yang dapat saya kongsikan dalam video kali ini. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan, sila hantar ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, share dan komen video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.